Hai, Assalamualaikum. Bersama saya untuk video kali ini bagi workshop manajemen JMS 5243 bagi chapter yang kedua. Okey, so chapter yang kedua bertajuk jenis atau kita kata types of production, di mana di dalam this chapter will discuss about the production as per types of industry, bagaimana pengeluaran berdasarkan kepada jenis-jenis industri dan juga shop floor types ataupun kita kata workshop types. Okay, so terus kepada 2.1 regarding to the production as per types of industry. So bagaimana kita nak tentukan pengeluaran bagi jenis-jenis industri. Okay, actually kita ada primary industry and secondary one lah. Okay, primary industry ni melibatkan kita kata kaedah seperti extracting, genetic. What is extracting? Extracting here adalah satu proses bila mana kita memproses bahan-bahan daripada kita punya bahan-bahan daripada kita punya kita sumber asli, sumber bahan mentah di mana kita dapatkan daripada bumi, earth, daripada forest, daripada hutan, daripada oceans, kan. Itu semua disebut sebagai kita kata proses extracting. Contohnya seperti pertanian, pelembungan dan sebagainya lah. Okey, yang keduanya kita ada genetik. Okey, dalam genetik ini melibatkan kerja-kerja yang melibatkan kita kata hasil daripada haiwan dan tumbuhan, flora and fauna. Contohnya seperti animal husbandries, kita ada plant nurseries, fish farming and poultry. Kalau fish farming ni macam kita kata menternak ikan, macam itulah. Okay, so the secondary one is yang dekat dengan kita ni adalah secondary lah, which is manufacturing, analytic, assembly, synthetic and process, di mana mostly manufacturing ni banyak menggunakan sama ada kita menggunakan raw material, bahan mentah, okay, ataupun kebiasaannya kita mengambil semi finished product. Semi finished product ni adalah kaedah di mana bahan mentah itu telah pun diproses menjadi kita kata bahan separuh siap. Okay, so yang first tadi maksudnya telah diproses pada primary industry tadi, kemudian kita ambil hasil daripada primary industry dan kita proses untuk menjadi produk yang lebih baik daripada produk sebelumnya lah. Okay, macam gitu. Okay, contoh paling baik kalau saya nak bagi cakap teknikal ni, mungkin ada di kalangan kita yang macam it's hard to kita figure out benda tu, kan. Tapi apa kata kalau macam saya ambil pendekatan ataupun kita ambil example yang mudah, yang semua orang kalau non teknikal pun boleh, oh betul juga, macam gitu. Contohnya, kan, kalau kita ada kilang, kita ada kita kata ambil lah semua AKS lah, kita kata kilang buat roti, for example kilang buat roti, kan. Okey, jadi untuk kilang buat roti, sumber bahan yang penting adalah tepung gandum lah, tepung untuk buat roti tu lah, which is tepung gandum, kita kata. Okey, jadi kilang tersebut memerlukan supply daripada kilang yang menghasilkan tepung gandum. Jadi first industry tadi, the first primary industry ni, kilang yang buat tepung gandum tadi lah, which is dia ambil daripada bijirin, which is gandum, and kemudian diproses untuk menjadikan those tepung gandum. Meanwhile, kita secondary industry, manufacturing untuk menghasilkan roti tadi adalah secondary industry. Secondary industry di mana kita hanya proseskan semula tepung tadi kepada roti dan kemudian kita pasarkan lah. Itu contoh paling mudah lah. Okay. Kita ada manufacturing, kat sini kita ada analytical, which is raw material is analyze and separate. Okay, yang ni dia ambil raw material and dia kaji,
and dia buat analisis dah, and then kemudian dia separate tu maksudnya dia, kita kata dia buat pemprosesan untuk pengasingan. Pengasingan antara bahan yang waste dengan bahan kita nak pakai. Macam itulah, separated. Okay, and kita ada assembly. Assembly adalah industri yang memasang, membuat hanya proses pemasangan di mana dia supply all the parts, dia terima atau kita kata dia bawa masuk all the parts kan daripada luar, and then kemudiannya dekat kilang tu hanya melaksanakan proses of joining, sama ada menggunakan mechanical joining ataupun menggunakan kita kata permanent joint lah. Okay, so example terbaik yang saya boleh cakap adalah kilang buat motor macam SYM for example, because of part semua datang daripada what we call it luar. Begitu juga dengan Hazal. And then kemudian sampai kat sini, sampai dekat dia punya industri tu, dia orang just ada production line hanya untuk pemasangan saja. Macam itulah. Okay, synthetic multiple raw material are combined and make a new product, di mana beberapa raw material ataupun raw product ni kita combine together untuk menghasilkan produk yang lebih baik daripada satu produk yang lebih baik. Okay, proses adalah raw material is passed through various stage to create a product. Okay, di mana macam proses ni, contoh macam kalau kita nak hasilkan kita kata makanan for example, okay, raw material is passed through various stage to create a product. Macam kilang roti tadi boleh kita katakan proses. Okay, so this is the classification of industry yang kita dah kita kata disimplifykan daripada penerangan slide yang terdahulu. So di sini kita boleh classifykan industri itu kepada dua jenis, iaitu primary and secondary. Secara generalnya dia kata primary menggunakan raw natural, maksudnya hasil daripada bumi. Macam itulah. Okay, manakala for secondary one dia menggunakan hasil daripada sini untuk diproses tinggal lebih baik di sini. Macam gitu. So kita terus kepada stage yang seterusnya, slide 2.2. Okay, 2.2, content 2.2 ini membincangkan tentang jenis-jenis shop floor. Okay, jenis-jenis shop floor ni kita ada berdasarkan kepada kuantiti produk yang ada sikit lah. Satu is mass, satu is scan. Okay, scan ni sekejap ya, bagi saya cari dia punya definisinya dulu. Okay, so kita tengok kepada mass production dan juga scan production. For the mass production ni maksudnya kita akan menghasilkan produk secara kita kata dengan bilangan ataupun dengan kuantiti yang banyak. Okay, yang banyak so kita tidak berdasarkan kepada permintaan. So kita tahu sebab bila what we call it, apa dia maksudkan di sini adalah permintaan dia terlampau tinggi. Permintaan dia memang tinggi, sentiasa tinggi. Scan production, mass production ni. Tapi untuk scan production ni kita hanya buat berdasarkan kepada permintaan. Ada permintaan dan baru kita supply. Kalau tak ada permintaan tu kita tak buat. Macam itulah, sebab kita tak nak ada lambakan dekat pasaran sehingga tidak merugikan lah kan. Macam tu. Okay, so manufacturing of the standard parts ataupun standard product eventually in the large quantity. Okay, so sebab macam ni kita tahu secara dia macam the change tu, maksudnya dia supply tu tidak akan stop. Dia tak akan berhenti, dia keep ada je kita kata permintaan day by day macam tu, aka seperti also known as the flow production ataupun continuous production, di mana biasanya untuk mass production ni dia akan dalam industri tu, masuk dalam shop floor production tu sebab nak bagi mudah movement of the product tadi ataupun kita punya kita kata barang yang dihasilkan tadi, dia perlukan something yang akan memudahkan kita mempercepatkan dia punya proses tu, iaitu kita biasa akan ada assembly line ataupun AGV, any automated guided vehicle yang akan memudahkan dia bergerak daripada satu lokasi ke lokasi seterusnya. Okay, itu mass production. Kalau scan production ni kita creating product in the sufficient numbers. Creating product maksudnya kita menghasilkan produk ni, create the product according to the permintaan yang diperlukan. Also juga disebut sebagai small volume production. Okay, so kalau kita dari segi proses perspektif, yang tadi dari segi produk perspektif, maksudnya daripada perspektif
produk yang kita nak hasilkan. Yang ini pula dari segi kaedah pemprosesan yang digunakan. Itu maksudnya proses perspektif. Kalau assembly ni, dia katakan part already manufactured. Sebenarnya part tu dah ada dah. Ni yang dia kata tadi. Kalau macam kita ambil contoh of S1M, contoh of Nazaria for example kan. So diorang ni diorang tak machine dekat situ. Painting tu yes, sebab somehow dari segi machine untuk menghasilkan satu-satu single part tu tak ada. Dia tak buat dekat kilang tu. So apa yang diorang buat adalah dia dapatkan supply daripada luar part yang nak part yang nak dipasang. Part yang nak dipasang, cukup semua part tu dia akan bawa masuk dekat production flow, and then kemudian dia akan pasang according to spec SOP yang telah ditetapkan. Maksud sebab tu dia kata parts already manufactured, part telah pun dihasilkan. Okay, and then kemudian assembly. Lepas tu biasanya dekat dia punya flow tu akan ada assembly line and the linear movement. Linear tu maksudnya dia straightforward je. Dia tak ada pula nanti return back ke datang daripada macam junction ke, tak ada. Maksudnya lepas satu stage dia pergi ke stage seterusnya sampailah dia siap. Macam itulah contoh seperti car manufacturing, electric dan juga electronic equipment. Dia tak akan ada pergi sini, kena patah balik ke belakang, lepas tu dia akan masuk daripada line yang lain pula. Tak ada. Dia straightforward je. Macam tu. Okay, itu dari segi assembly. Okay, sebab kalau kita datang secara junction-junction lain ni kan, nanti dia punya step tu dah lagi dah. Lepas ni pasal ni lepas tu nak kena patah balik ke belakang kan, macam itulah. Okay, untuk analytical processes pula, breaking a basic raw material into component which can be used independently. Contoh sawit. Contoh sawit lah. Okay, so kalau kita saya ambil contoh sawit lah. Kalau cakap petroleum ni mungkin tak boleh nak figure out sangat benda ni, sebab dia melibatkan kita kata pelubungan, kita kata digging petroleum dekat bawah sana kan, dekat tengah-tengah laut tu kan, offshore dan sebagainya. So kita ambil lah kelapa sawit. Sebab kelapa sawit tu kalau kita tengok kat TV pun ada je dokumentari yang bercerita tentang kelapa sawit, dan kita tahu bahawa kelapa sawit ni selain daripada minyak mentah yang kita dapat, kita juga dapat hasil daripada bahan sawit seperti sabun, macam gitu kan. Jadi bermaksud dia pecahkan pokok sawit tu kepada beberapa bahagian. Okay, yang ni untuk buat minyak, yang ni untuk buat sabun. Tu maksudnya breaking a basic raw material into component. Daripada satu tu dia pecah kepada komponen-komponen lain, dan diorang ni ada dia punya function tertentu. Itu maksudnya analytical processes. Kalau you cakap kat sini pun, you tengok pasal petroleum pun benda yang sama juga. You gali petroleum, and then kemudian you dapat nak buat diesel, nak buat minyak untuk kapal terbang, nak buat minyak untuk kereta, nak buat top sebagainya. Itu antara contoh lah. Okay, and okay, yang ni saya lupa nak bolehkan synthetic process, but this one is boleh. Synthetic process and processing. Okay, kita tengok. Kalau synthetic process, varies a raw material, ada produk ataupun ada produk to manufacture a good quality product. So maksud kita melibatkan part-part ataupun bahan-bahan mentah yang lain digabungkan untuk menjadi satu produk yang lebih berkualiti. Contoh macam shampoo, painting, paint cat and cosmetic produk. Gabungan beberapa elemen-elemen raw material ataupun produk-produk yang lain digabung. Kalau you tengok dekat dalam you punya ingredient of shampoo tu kan, macam-macam nama ada. Kalau kita dia guna kadang-kadang dia guna bahan daripada sawit je kot. Contoh ada semua part tu bahan daripada sawit. Yang lain tu adalah synthetic chemical dan sebagainya lah. Okay, so yang keempat adalah processing. Okay, processing ni sama ada kita memproses raw material ataupun semi raw material, dan akhirnya akan melalui beberapa series of proses untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Okay, the material changes its form and appearance while undergoing. Setiap kali dia proses, okay, kalau tengok ada tangga lah, sticking lah. So, lepas satu dia pergi naik, dia naik atas, lepas tu dia naik atas, lepas tu dia naik atas. Maksudnya lebih baik lah. Example of textile and cheese manufacturing shop floor. Okay, contoh lah. Banyak lagi lah. Kalau rajin mencari ke internet tu, you can see lah, ni maksudnya processing, ini maksudnya synthetic process dan sebagainya lah. Okay, now we go for
dari segi machinery. Okay, tadi you dah tengok dari segi produk perspektif, which is dia bergantung kepada quantity number dia, banyak macam mana. Kalau produk yang dihasilkan tu sedikit, kita panggil scale production. Kalau kita panggil mass production, itu banyak. Lepas tu dari segi yang dari segi dia punya proses perspektif ni maksudnya sintetik ke processing ke assembly ke analytical ke, kan. Okay, now kita tengok dia punya susun atau machinery. Susunan atau dia punya equipment dan mesin yang digunakan. Okay, so sama ada kita nak ada, kalau ikutkan dalam industri ni, kita ada fixed layout, fixed plan layout, kita proses layout, product layout, cellular layout, GT group, ada semua dah. Jadi dekat sini kalau sebut fixed layout tu job shop lah, job shop. Dia job shop ni dia sesuai untuk semua produk ataupun kita kata hasil benda yang heavy lah, yang berat. Contoh macam kalau belajar manufacturing proses tu, dia suka letak gambar kapal terbang. Letak gambar kapal terbang ni sebab apa? Kapal terbang sebab orang tengok pun macam kapal terbang, takkan you nak move from satu bahagian ke satu bahagian, tak So bila dalam kapal terbang tu kita ada satu production yang sangat luas, so dia akan terletak di tengah-tengah tu. So maksudnya kapal terbang tu akan terletak di tengah-tengah tu daripada rangka, so dia akan duduk kat situ sampailah semua siap. So dekat situ je dia takkan bergerak daripada satu section ke satu section. Jadi so macam mana kita nak pastikan all the equipment tu ada? So kita bawa lah equipment tu datang kat situ, kita bawa pergi kat situ. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya rangka, so all equipment dia perlukan untuk buat rangka ada kat situ. And then kemudian kita nak buat dia punya what we call it sayap, so semua kat situ. Lepas tu dia punya engine, so masuklah kat situ. Lepas satu dia buat, maksudnya katakan let's say this is kapal terbang ni berada di center, jadi dia akan masuk sampai benda tu siap. Okay, dah siap baru kita test. Macam itulah. Okay, the tool and machine is placed as per the types of job the expert worker needs to perform. Okay, kita akan letak mesin bila kita nak buat kerja tu. Bila dah siap, kita move, kita bawa pula mesin lain. Tu maksudnya. The product become final by going through various of job shop, multiple job done at the job shop, and then the product move ahead to the next job shop. Okay, the sequence of product movement and tracking of progress are vital. Cerita untuk flow shop ni pula, biasanya yang biasa, yang pengeluaran macam produk yang kita kata macam kilang biasa, macam itulah. Machine and equipment are placed by order of process the product. Maksudnya kita susun section by section tu mengikut pergerakan produk. Apa dulu? Macam itu. Mula kalau kita kata kita nak buat rough machining dulu, jadi kita letaklah rough machining tu. Dah selesai rough machining, next section tu kita nak buat apa? Lepas rough machining kita nak buat apa? Kita nak buat milling for example, so dia akan susun machine milling kat situ. Macam itulah. Okay, the product is seen gradually taking shape. So produk kita bergerak. Tadi produk kita tak bergerak, yang ni produk kita bergerak. So dia akan daripada satu section move to another section, then go to another section, go to another that section, sampailah dia siap. Macam tu. Jadi estimation of the product quantity is important. So that tak adalah pula dekat satu section dia terlampau lama, jadi pending. Macam tu. Maksud bila masuk kat section tu, lamanya. So sebab sampai section lain tak bergerak ni, tak boleh macam tu. Jadi unit tu, dia akan datang by batch, so supaya proses flow tu tak adalah lepas satu section, section ni dah siap, dia pergi ke next section kan. So bila dia pergi next section ni nak buat benda, takkan nak duduk diam kan. No, maksudnya bila dia bagi dekat section tu, actually section depan ni pun ada kerja juga yang batch terdahulu. Okay, so bila once ini siap, yang ni masuk, maksudnya pergerakan tu cantik. Okay, dia akan move macam gini, and then move secara serentak, so dia move macam ni. Maksud section tadi pun macam ni. Bila dia ada produk keluar, maksud akan ada produk baru masuk untuk dilakukan proses yang sama ke atasnya. Macam tu. Sebab tu dia kata estimation product tu adalah sangat penting supaya kita tak ada kelambakan dalam satu masa, dan juga tak adalah sampai masa senggang yang lama sampai orang tak buat apa-apa. Bayangkan kalau you jaga milling kan, you dah siap dah milling tu, tiba-tiba tak ada benda masuk, so you nak buat apa? Seronok lah macam kita duduk sajalah, boleh lah duduk saja sekejap kan. Okay, hari ni masuk free, besok masuk free. Takkanlah company nak bayar gaji untuk datang saja kan. Jadi biasanya dia akan susun cantik supaya dia masuk by batch, by batch. So maksudnya kalau kita ada 100, contoh 10,000
pieces of part yang dihasilkan, perlu dihasilkan, everything was complete secara serentak, uniform. Belum sebelum pergi kepada next produk barulah. Dia macam tu. If the quantity is cheap, it is difficult to respond to it and keep the workers motivation. Ni yang saya kata tadi, tak boleh pula mula masuk 10 biji je. Besok pula okay, sekejap lagi petang dah masuk 20. So you punya estimation time tu akan jadi berubah. Okay, yang pagi tadi just relax, tiba-tiba petang masuk 20 ni banyak pula benda yang sama nak kena buat. Dan petang kan lagi pendek kan, jadi dia akan jadi menyebabkan proses kerja tu jadi kita kata apa, dia punya cycle tu atau dia punya productivity tu akan jadi kacau kat situ kan. Tu maksudnya. Okay, so I think itulah yang dibincangkan di dalam video yang kedua ini berkenaan dengan chapter kedua kita. So I hope that you enjoy to view the video, and kemudiannya try to jawab soalan yang akan saya bekalkan kelak untuk better understanding tentang chapter kedua ini. So itu saja pada saya. Jumpa awak in the next video. Bye.